Saya nampak ni 45 Ada, 45. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi Okay. wabarakatuh. Selamat petang. So, Petang. saya tengah buat rakaman ni tau. Okey. Nanti awak yang penting-penting je awak tanya je. Okey. Okey, bab 5 adalah pengurusan perniagaan kecil dan sederhana. Yang ini lebih kurang macam awak nak buat untuk kalau macam satu-satu organisasi tu dia ada department pentadbiran administration department. Okey. Pentadbiran punya bahagian atau department sebagaimana kita nak mengurus ataupun nak mentadbir ataupun nak yang berkaitan di dalam satu-satu kedai ataupun satu-satu perniagaan di department atau bahagian pentadbiran. Okey. Dan dia sentuh sikit tentang pengurusan perniagaan kecil dan sederhana. Okey. So dalam bab ini kita akan objektif pembelajaran pada hari ini adalah mendefinisikan industri kecil dan sederhana, menyenaraikan ciri-ciri perniagaan kecil, membezakan empat fungsi pengurusan, membezakan visi dan misi perniagaan dan melukis carta organisasi. Ini yang awak akan belajar ataupun awak boleh selepas bab ni awak bolehlah boleh guna pasti ataupun awak boleh tahulah ke-5 objektif pelajaran ni Ke-6 ada 6 ni So kalau yang kita berkaitan dengan perniagaan kecil sederhana SME, Small Medium and Enterprise, ia memainkan peranan yang penting dalam ekonomi Malaysia. Okey. Jadi kalau kat Malaysia dia menyumbang besar lah Sebab contohnya ialah perniagaan kecil di tepi-tepi jalan menggunakan lesen-lesen daripada majlis ataupun dalam berniaga di rumah ataupun di kedai-kedai, di sewaan bangunan tu menyumbang kepada ekonomi di Malaysia. Dan sebenarnya ia memberi pekerjaan kepada 33% tenaga kerja dalam sektor pengeluaran. Jadi kita jangan pandang kecil lah kepada perniagaan kecil ni. Kerjaan kepada syarikat besar dan antarabangsa. So daripada sumbangan dia juga menyumbang kepada syarikat besar dan antarabangsa. So mungkin contohnya syarikat antarabangsa Tesco contohnya kan. Jadi dia memerlukan jugalah produk-produk daripada perniagaan kecil dan sederhana. So apa definisi industri kecil dan sederhana? Entiti perniagaan dengan modal berbayar kurang daripada 2.5 juta. Jadi kalau modal yang kurang daripada 2.5 juta, itu diklasifikasikan sebagai industri kecil dan sederhana. Dan pekerja pun tak melebihi 150 orang. So kalau lebih pada 150 orang, dia tidak boleh dianggap sebagai industri kecil dan sederhana. Perniagaan dengan modal berbayar kurang daripada RM500,000 dianggap sebagai perniagaan kecil. So awak highlight kat situ. Kalau dia RM500,000 ke bawah, dia dianggap sebagai perniagaan kecil. Ini awak kena pentingkan lah. Jadi kalau RM500,000 ke atas sehingga 2.5 juta, ia adalah sederhana So kalau modal RM500,000 ke bawah, ia dianggap kecil. So kita gabungkanlah industri kecil dan sederhana ni dalam satu lah, SME tu ataupun IKS. So yang beza antara kecil dan sederhana adalah berdasarkan modal. Dan apakah ciri-ciri utama perniagaan kecil? Biasanya lah pemilik sebagai pengurus, sumber yang terhad, sensitif pada perubahan dalaman. Jadi biasanya pemilik tu sendiri dia berperanan sebagai nak menguruskan lah. Kalau tidak nanti kucak-kacir ataupun berlaku apa yang nak kita pengurus pemilik nak capai tak tercapai
Ya. Sumber yang terhad, maksudnya modal yang kecil lah, dan sensitif kepada perubahan dalaman, persekitaran dalaman, dan kita kena sensitif lah. Maksudnya kalau harga kita jual nasi lemak, harga biasanya RM2.5. Jadi kita ikut, kena follow lah. Kita tak boleh jual pada harga RM5 walaupun RM3, walaupun ayam yang kita bekalkan tu pun sedap ke, berbeza ke, tapi orang masih nak orang nak harganya. Dan fungsi pengurusan, 64% pemilik tiada pengalaman pengurusan. Tu ni daripada kajian. Jadi biasanya kalau perhatikan, pelantikan CEO, board of director ialah berdasarkan pengalaman. Jadi kalau awak nak berjaya dalam bisnes, kita kena pandai aspek-aspek pengurusan ni. Yang ini kita akan belajar dalam ni lah, aspek pengurusan. Kegagalan perniagaan kecil disebabkan ketidakupayaan mengurus. So biasanya perniagaan kecil ni tak menguntungkan kan, ataupun rugi, tak mampu bayar gaji dan sebagainya, disebabkan pengurus tu sendiri tak pandai mengurus. So input perniagaan, kalau kita boleh bagikan sumber-sumber perniagaan ialah modal, tenaga kerja, teknologi, bahan. So dia kena gambling lah. Semua ni digemblingkan, dioptimumkan, diguna sama, disesuaikan supaya dapat menghasilkan output, input, and then the process and output. Modal dari segi duit ke, harta ke, and then tenaga kerja, pekerja, teknologi yang digunakan. So kalau kita tak menggunakan teknologi, mungkin lambat. Ibarat macam kita nak buat marketing. So teknologi, menggunakan masih teknologi yang lama. Kita flyers ke, so tak gunakan WhatsApp, tak gunakan FB, ataupun tak gunakan internet dan sebagainya. So pemasaran kita mungkin gagal. And then bahan jugalah, bahan raw material. Dan fungsi pengurusan, yang ni awak dah sentuh dalam pengurusan. So kita ada fungsi perancangan, pengorganisasian dan pengarahan. Yes. Dalam bab pengurusan. Yes. Jadi semualah kerja-kerja yang awak kena buat mesti melalui proses ini. Tapi kalau kerja-kerja rutin tu, macam kerja-kerja rutin biasanya tak adalah. Kerja rutin contohnya mandi kan. So kita dah rancang awal sebenarnya. Tapi kalau kerja-kerja yang bisnes yang perlu, yang ada modal awak, yang ada modal, melibatkan modal so mesti awak rancang dulu, and then selepas perancangan awak kena organizing, awak susun lah siapa yang berperanan, then yang ketiga baru pengarahan. Kalau tak ada pengarahan, organisasi tu ataupun kerja tu tak dapat bergerak dengan baik. Dan kontrol kita kawal apa yang kita target itu, apa yang kita rancang itu tercapai. So kontrol ni bukan awak menunggu sebulan sekali ke kan. So mungkin setiap hari awak tengok report ataupun melalui CCTV. So macam-macam bentuk kawalan. So perancangan ialah, apa maksud perancangan tadi? Plan ialah aktiviti memformulasi polisi syarikat dan prosedur. Awak sendiri, perancangan awak kena buat macam SOP dari situ SOP. Semua gerak kerja kena ada SOP. Okey, macam contohnya
kehadiran staff. Itu operasi apa, menggoreng, operasi memasakkan barang, semua mesti ada formula dia ataupun polisi dia, prosedur atau dan SOP dia. Pengurus perlu menyediakan perancangan walaupun terlalu sibuk. So awak rasa lama lecehnya kena buat SOP. So nak tak nak kena buat juga ya. Betul. Sebab itu nanti sebagai awak punya apa, garis panduan dan sebagainya. So itu memang kerja susah ya. Tapi kena buat. Dan apa yang dimaksudkan vision ialah pernyataan yang beneficial satu yang ingin. VC ni ialah VC and mission tu dia satu yang awak nak capai pada masa akan datang. Kalau ni untuk gambar ni, so dia ada tangga situ, itu yang kita nak capai, vision kita, kejayaan. Macam vision pelajar tu lah nak mendapat contohnya diploma kan. So apakah visi nak awak mencapai diploma dengan keputusan yang baik? Itulah visi dia. Dan ia sebenarnya petunjuk lah, direction kepada aktiviti. Kita ada visi lebih jangkauan 5 tahun, and then misi apa yang sedang ingin dicapai, sasaran sifatnya dikaitkan dengan pelanggan, proses-proses. So ni vision, warna biru ni, mission ni melengkapkan kepada vision, supaya kalau tak ada mission ni, cake vision ni tak dapat berhasil. So mission ni melengkapkan dan melalui proses-proses dia lah. Kalau tidak nanti vision kita tak capai. Contohnya vision awak nak berjaya, so mission awak ialah mesti apa, mission menghadiri kelas, okey, macam nak berniaga, okey, vision awak nak untung. So apa mission dia ialah kerja-kerja marketing contohnya. Setiap 3 jam kena buat kerja-kerja marketing. Nak tak nak kena buat. Itulah mission dia. Misi dilakukan adalah untuk mencapai visi. Visi adalah yang awak target, misi ialah support dia untuk mencapai. So visi ialah, contoh visi ialah menguasai pasaran dan pengeluaran dan pengedaran makanan halal dalam masa 5 tahun dan di Malaysia dalam masa 10 tahun. So inilah dia punya visi. Ini kita merujuk kepada berapa 5 tahun akan datang, apa yang visi awak dalam masa 5 tahun atau 10 tahun. Maksudnya long term lah ya. Menguasai pasaran dalam pengeluaran dan pengedaran makanan halal. Ini contohnya kita kena melihat macam mana penguasaan awak dalam masa 5 tahun untuk awak pasaran awak lebih besar daripada yang awak jangka lah. Ataupun mungkin sekarang ni bermula daripada di daerah dulu kan. Tapi dalam masa 5 tahun mesti lebih besar di seluruh negeri Johor dan seterusnya di Malaysia. Kalau tak ada visi, itulah sekadar tak berubah lah awak punya perniagaan. Misi lah, kalau nak capai visi, kita ada misi lah. Semua daripada semua aspek. Tak adalah banyak sangat misi. Kita kena dari aspek apa, pekerja, operasi dia pekerja dilayan seperti keluarga, kos kena terendah contohnya, dan mengekalkan ni daripada banyak aspek, bukan saja pekerja saja, dan semua aspek lah. So kita ringkaskan dalam bentuk ayat. Dan kita punya visi atau misi, kita ada ciri-ciri lah. Kita ada spesifik tertentu contohnya S ialah daripada perkataan smart tu. Spesifik maksudnya awak spesifik nak berjaya ataupun nak meluaskan perniagaan ke peringkat apa, negeri ke, negara ke dan sebagainya, ataupun nak capai dalam tahun berapa. Measurable maksudnya boleh diukur, boleh diukur, contohnya dalam masa 5 tahun, dalam 100 nak mencapai apa, jualan RM berapa, RM100,000. So adalah ukuran ukuran berat ke,
ukuran tempoh ke, achievable, mesti boleh dicapai. Kalau awak sekadar berniaga kecil saja, awak nak berniaga kecil, takkanlah awak nak capai satu dunia pula ya. Macam ibarat macam ni lah, nak macam Google tu ataupun Facebook satu dunia. Memang awak nak capai, tapi dengan kemampuan awak, dengan keinginan awak, mungkin awak tak nak lah sampai sehingga tu je. And then boleh dicapai. Relevan ialah berkaitan dengan awak punya perniagaan. So kalau awak punya perniagaan ialah perubatan, so ialah berkaitan dengan perubatan lah. Jangan jual kain lah pula. Dia tidak relevan. Dan time management, mestilah time management ataupun masa. So kita ada tempoh tertentu lah yang awak nak capai. Jangan awak biarkan tanpa due date. Sebab tu awak biasanya ada due date. Kalau tidak nanti sampai bila tak siap-siap ya. Ni contoh lah, tak semestinya ni lah. Tak semestinya dia sebagai SMART tu lah, sebagai apa? Guideline ni lah. SMART. Contohnya kalau business health club, join a health club and work out 3 days a week. Dia ni contohlah vision. Vision ni tak perlu panjang Yang kedua ialah pengorganisasian. Organize maksudnya awak kena susun lah. Siapa yang dalam Al-Quran pun sebut, kita letakkan orang tu bekerja mengikut pengalaman ke, ataupun mengikut pendidikan dia, kepakaran masing-masing kan. So aktiviti mereka bentuk struktur organisasi, membahagikan tugas dan kerja kepada bahagian section atau unit berserta dengan kaedah operasi. So awak kena susun dengan betul siapa yang jadi ketua, siapa orang bawah, siapa orang bawah tu kena buat laporan kepada orang atas. Macam mana, apa yang berlaku kalau pekerja tu engkar kan. So apa tindakan dia. Pengarahan. Sebagai ketua pengurus bertanggungjawab memastikan kerja yang dijalankan adalah secara efektif dan efisien. Okey, awak kena tengok kat situ efektif dan efisien pastikan awak sebagai pengurus, pastikan apa yang awak arah atau urus tu kerjanya mestilah efektif dan efisien. So apa beza efektif dan efisien, cuba cari. Efektif ni dan efisien ni ialah lebih kepada ni lah. Contohnya kalau awak memanglah kalau nak masak kari pap, satu hari dapat 5 keping je awak tu, itulah efektif lah. 5 keping memanglah awak kemas cantik lawa, tapi kalau 5 keping apa untungnya So awak nak juga mencapai kari pap yang cantik dan juga banyak lah dalam masa yang ditetapkan. So efisien ni maksudnya dalam tempoh yang ditetapkan tu tercapai apa yang kita hajatkan. Dan juga boleh memotivasikan pekerja. Pengarahan ni maksudnya kita arah. Apa yang kita arah dalam macam mana kita akhirkan ke kerja dan tanggungjawab. So kepada pekerja-pekerja lah supaya adil, kerja gaji rendah, kerja pun tak berat. Memotivasikan pekerja, selalu memberi kaedah-kaedah motivasi, contohnya memuji, menaikkan gaji dan sentiasa bersedia menerima maklum balas. Dan seterusnya fungsi yang keempat adalah pengawalan. Melibatkan, mengukur dan mengawasi pelaksanaan, membandingkan pelaksanaan dengan perancangan serta mengambil tindakan untuk membetulkan. So awak ada ukuran dia, and then ada bajet dia, and then apa yang tercapai target dia. So hari ini target apa contohnya? Jualan RM1,500 sebut sehari.
So, kalau tak capai, macam mana awak nak cover? Mungkin esok kita akan tambah ni, atau mungkin kurangkan bajet, kurangkan target, dan memandaikan tindakan untuk menentukan sebarang perbezaan tadi. Apa yang dimaksudkan dengan organisasi? Organisasi ni contohnya ialah contohnya di kedai. Kedai tu ialah organisasi. Masjid pun organisasi. So kalau organisasi mesti ada orang di situ, dan mengikuti tugasan dan mencapai matlamat organisasi. Itulah organisasi. Dan perstrukturan organisasi, yang itu struktur macam carta organisasi lah. Diberikan tugas, dikoordinasikan untuk mencapai matlamat. Carta organisasi. Carta organisasi awak kena sediakan organisation chart. Awak kena buat satu rajah, rangka struktur pada satu masa, dan kedudukan hierarki lah. Hierarki maksudnya siapa ketua, siapa yang memerintah, siapa yang mengikut perintah. Dan dia boleh berubah mengikut keperluan. Kadang-kadang organisasi mengikut masa, organisasi ikut bilangan kerja, organisasi ikut fungsi. Ini berdasarkan shift. Kita ada contohnya shift kan. Shift siang, shift malam. So kita ada pengurus dan kita ada penyedia bagi setiap shift tu. Macam contohnya sekolah agama kan. Kita ada guru besar, sekolah petang, sekolah pagi. Pengurus bilangan pekerja. So penyedia berdasarkan bilangan pekerja. Contohnya satu production tu ada ramai pekerja sampai 100 orang. Tak bolehlah seorang penyedia sampai 1 orang. So kita bagikan penyedia tu kepada apa? Kepada pekerja, kepada inilah pekerja. Bilangan pekerja hampir sama. Yang ni biasa digunakan Ini biasa digunakan pengurus, setiausaha, dan ada penolong pengurus, dan kita ada setiap penolong pengurus ni akan jaga itu bahagian masing-masing, pemasaran, pengeluaran, pentadbiran, dan kadang-kadang pentadbiran ni dicampur termasuk juga dengan keuangan. So ada tambah keuangan, itu atau akaun. Dan berdasarkan wilayah adalah pengurus yang menjaga pengarah, yang menjaga bahagian utara, tengah dan selatan. Contohnya kalau TNB kan, apa-apa kaitan dengan kerosakan, ia inilah pengurus bahagian, contohnya di selatan, di Johor, pengurus bahagian selatan yang akan bertanggungjawab. Berdasarkan pelanggan, ini contohnya berlaku rasa dekat hotel ada. So siapa yang berkaitan dengan yang dengan kerajaan, sebab dia kerajaan swasta, persendirian lain-lain dia punya ni, kerenah dia, bajet dia, kehendak dia. So kalau kerajaan mungkin dia nak apa, diskaun kan. Dan kalau swasta ni dia, kalau kerajaan ni banyak dapat income kita hotel. Tapi kalau swasta ni dia leceh sikit, dia nak apa, dia nak banyak kad ke dan sebagainya kan. Dia kena kata kena selalu berjumpa di luar kerajaan, tak kisah. Asalkan ada apa, deal yang asal diterima je. Persendirian ni walk in contohnya. So dia berbeza. Dan contohnya kita nak struktur organisasi, kita kena tetapkan matlamat awak, ringkaskan kerja yang perlu dibuat. So contohnya kalau kerja-kerja pemasaran, ringkaskan. Kumpulkan aktiviti yang hampir sama. Contohnya kalau memasak, apakah aktiviti memasak lah. Okey. Lantik pengurus, susun unit dan bahagian, dan sediakan mekanisme kawalan. Yang ini kita, dan perancangan personel adalah usaha memastikan organisasi mempunyai pekerja yang benar-benar sesuai untuk satu-satu. Inilah personel macam HR lah, department untuk mengekalkan kerja bagi menyumbang ke arah matlamat organisasi. So yang inilah personel ni lebih kepada nak memastikan kerja tu kekal dekat organisasi kita.
Dan dia betul-betul sesuai dengan jawatan tersebut lah. Okey. Contohnya kalau sebagai cleaner, tak sesuai lah dia untuk buat-buat kertas kerja dan sebagainya. Yang ini yang awak kena sediakan lah. Rasanya dah awak punya kerja, apa nama, bahagian pentadbiran tu kan. So dia ada 3 ni lah. Belanja harta, belanja bulanan dan lain-lain. Kalau belanja harta yang berkaitan yang premis perniagaan nak mungkin nak beli kan. Mungkin kita nak beli kedai, perabot nak beli perabot. Itu harta kan. Harta dengan bulanan lain. Harta ni ialah sekali je. Bulanan tetap bulan. Gaji dikasih sebagai bulanan. Kira OSP bulanan, PKS bulanan, utility. Ini contoh-contoh yang awak kena masukkan. Jangan tertinggal lah. Kena bezakan. Kira OSP maksudnya awak tengok situ kira OSP lah caroman majikan. Kira OSP lah apa? Caroman majikan berapa persen biasanya? 12% ke 13%. So tengok gaji awak. Yang bahagian caroman majikan tu ialah majikan awak sendiri, yang awak sebagai majikan kena peruntukkan. Pekeso, bil-bil dan sebagainya. Insurans yang lain-lain yang lain-lain tak terlibat, yang tak boleh dikelaskan sebagai harta dan bulanan, dia kita kelaskan sebagai lain lah. Lain contohnya insurans, lesen, pendaftaran. So dia tak boleh dikelaskan sebagai harta atau bulanan, dia sebagai lain. Okey, kita dah ni. Contohnya kalau awak ada ni orang yang sama, contohnya mungkin nama awak syukur semua dalam satu ni lah, CX. Kalau tak ada orang, CX ataupun nama ni lah, nama awak sendiri. So mungkin orang yang sama boleh mengepalai departmen yang berbeza. Okey, kita dah habis bab 5 ni. Okey. So